Kemudian baru Nabi sebut yang kedua. Tanda yang kedua ni juga dengan mudahnya semua orang tahu. Berlakulah kewafatan Rasulullah pun 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Nak kira dengan tepat, tadi nak kira umur umat Nabi Muhammad 1439 campur dengan 13. Kalau nak kira jarak daripada malam ni, tahun ni 1439 dengan tahun kewafatan Rasulullah, iaitu pada tahun 11 Hijrah. Tahun ni 1439, Nabi wafat tahun 11. Campur ke tolak 11? Tolak 11. 1439 tolak 11 dapat 1428. 1428 tahun yang lalu Nabi wafat. Ilmu lagi, mak tuan. Cara tuan-tuan nak kira, kan? 1428 tahun yang lalu berlaku lagi satu tanda kiamat yang kecil, iaitu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, 3. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Terbelah ni simbolik ke terbelah betul? Jawab para ulama, terbelah betul, tak ada khilaf. Bulan mana ustaz? Bulan yang dilukis ke bulan itu yang kita tengok di langit itu? Jawab para ulama, tak ada khilaf, bulan yang di langit itu, yang tu yang terbelah. Kisahnya ialah ketika Nabi hidup, ni tanda ni berlaku waktu Nabi masih hidup. Orang Quraisy mencabar Nabi dengan pelbagai cabaran. Antara yang mereka cabar ialah satu hari pemimpin-pemimpin Quraisy, menteri-menteri Quraisy di Mekah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kalau kamu boleh belah bulan yang sedang mengambang itu, dia tunjuk bulan tu, kami beriman dengan kamu. Nabi tengok bulan tu, Nabi kata, izinkan aku beberapa masa. Nabi masuk, Nabi bermunajat dengan Allah. Ya Allah, pemimpin-pemimpin Quraisy minta, ya Allah, supaya bulan itu terbelah dua. Apakah kau mengizinkan ya Allah untuk bulan ini terbelah dua? Allah wahyukan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sekalipun terbelah dua, mereka takkan beriman. Ya Allah, izinkan bulan itu dibelah dua dengan kekuasaanmu. Nabi minta juga, Allah izinkan. Nabi pun bagi tahu, adakah kalian akan beriman sekiranya bulan itu yang di atas tu terbelah dua? Mereka kata ya. Hak ni yang besar-besar ni, Abu Jahal apa semua ni. Nabi SAW pun masuk bermunajat kepada Allah. Allah arahkan bulan itu, bulan yang kita tengok sampai malam ni, bulan itulah dia pun terbahagi kepada dua, dan kemudian bulan itu pun turun. Dalam hadis yang sahih, separuh daripada bulan yang terbelah itu duduk di atas bukit Abi Qubais, dan separuh lagi berada di atas bukit Qu'ayqi'an, sehingga semua penduduk Mekah menyaksikan bulan itu. Bukan Mekah saja, penduduk Madinah pun menyaksikan keadaan itu. Bukan penduduk Mekah dan Madinah, disebutkan dalam riwayat-riwayat lain sekitar itu, bahkan kesemuanya menyaksikan bulan yang terbelah itu. Bila turun bulan tu, sampailah ke bawah, duduk di atas bukit Abi Qubais dan Qu'ayqi'an. Siapa yang pernah ke umrah ataupun akan ke umrah ingat kisah ni, tanya mutawif nanti mana satu bukit Abi Qubais. Boleh duduk dekat Kaabah tu, boleh tengok kan, daripada situ boleh nampak mana satu bukit Qu'ayqi'an. Di atas dua bukit itulah pernah berlaku terbelahnya bulan, mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah keseluruhan penduduk Mekah dan sekitar, orang-orang yang sekitar tanah semenanjung tanah Arab menyaksikan bulan itu terbelah dua, kerana doa dan munajat Nabi yang ketika itu muncul di kota Mekah, akhirnya Abu Jahal kata, saharana Muhammad telah menyihir kita. Dia kata sihir pula. Tak percaya juga. Sihir.
Kemudian akhirnya bulan itu pun naik kembali dan mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, berakhirnya generasi sahabat. Nabi sebutkan dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabat aku juga amanah kepada umat aku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, apabila seluruh umat aku telah pun pergi, telah pun wafat, akan terjadi kepada umat aku perkara-perkara yang dijanjikan kepada mereka. Antara tanda bahawa kiamat sudah hampir, sahabat sudah habis, meninggal keseluruhan sahabat. Lama dah sahabat wafat ni, lama dah. Bilangan sahabat lebih kurang 140,000 orang. Lebih kurang 140,000 orang. Sebab sahabat ialah mereka yang melihat Rasulullah secara bertentang mata, hidup pada zaman itu, dan mereka Islam. Syarat untuk dapat gelaran sahabat. Pada haji wada yang Nabi kerjakan di akhir hayat Nabi berkhutbah di Arafah di hadapan lebih kurang 100,000 orang Islam. 100,000 tuan, ni baru 1,000, lebih kurang lah. Ini baru 1,000. Nabi berkhutbah yang khutbah Hajjatul Wada' tu, khutbah Hajjatul Wada' di Arafah di hadapan lebih kurang 100,000 orang Islam. Bila sebut 100,000 orang Islam, kesemuanya adalah sahabat. Kesemuanya melihat Rasulullah Islam dan hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemua yang pernah menyaksikan Rasulullah wafat, dan sahabat yang paling akhir, ni maklumat sahabat yang paling akhir hidup adalah Abu Tufail Amir ibn Wathilah. Abu Tufail Amir ibn Wathilah, dan dia wafat pada tahun 100 atau 101 atau 107 atau 110. Banyaklah pendapat di kalangan para ulama, 100, 102, 107 atau 110. Tu pendapat. Dan kita malam ni 1439. Sahabat yang terakhir wafat pada tahun lebih kurang 100 Hijrah. Anda boleh tengok kan jarak dia. Jarak kita ni dengan pemergian keseluruhan sahabat daripada atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah generasi terbaik umat Nabi Muhammad. Kaedah dia, semakin jauh dengan zaman Rasulullah, maka semakin hilang jumlah iman dalam hati umat Nabi Muhammad, sehinggalah dekat dengan kiamat. Selepas Nabi Isa dah wafat, Ya'juj Ma'juj pun dah dibunuh, Dajjal pun dah mati, akan berlaku tanda-tanda kiamat besar yang lain tu, yang berbaki matahari, keluar dukhan, asap, binatang yang boleh bercakap, yang akan cop pada muka orang sama ada mukmin ataupun kafir. Waktu itu akan berbaki hanya manusia-manusia yang semakin jahat, yang berzina di tengah-tengah jalan raya sampai tak tahu malu dah, dan sehinggakan orang ketika itu menyebutkan Allah, Allah. Dan apabila anak cucu mereka bertanya, apakah itu Allah? Dia akan jawab, si ayah, si atuk tu akan jawab, kami pun tak tahu, kami pun hanya mendengar atuk dan nenek moyang kami menyebutkan perkataan itu. Yang ni kaedah tuan. Semakin jauh dengan zaman Rasulullah, makin nipis dan semakin hilang jumlah iman tersebut. Tanda kelima yang disebutkan oleh Rasulullah untuk kalian melihat bahawa kiamat itu semakin dekat ialah Baitul Maqdis ditawan ataupun dibuka dan diperintah oleh umat Islam. Yang ni pun dah 2 kali berlaku sepanjang 1400 tahun ini, sudah 2 kali berlaku. Nabi wafat tahun 11, Baitul Maqdis ditawan pada tahun 16 Hijrah pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Hebat zaman Sayyidina Umar, Baitul Maqdis ditawan. Ketika Nabi hidup dan menjadi Perdana Menteri Madinah, Baitul Maqdis di bawah kerajaan Rom.
orang Kristian, orang Kristian di bawah kerajaan, di kerajaan Rom. Nabi kata satu hari Baitul Maqdis itu akan ditawan oleh umat Islam. Sayyidina Umar gerakkan bala tentera dan akhirnya menawan Baitul Maqdis. Umar menawan Baitul Maqdis, yang tu satu lagi tajuk ceramah yang panjang. Tuan-tuan, perbahasan dia sangat menarik, bagaimana berlaku penawanan Baitul Maqdis. Kemudian selepas tu Baitul Maqdis jatuh balik ke tangan musuh, dan pada kurun ke-7, pada kurun ke-7, iaitu pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kurun ke-6 tahun 583 Hijrah. Malam ni 1439, kurun ke-15. Kurun ke-15. Satu kurun 100 tahun. Ini ilmu ni. Cara tuan-tuan nak kira. Satu kurun 100 tahun. Dua kurun 200 tahun. 1439 tahun Hijrah bermaksud 15 kurun. Sebab 1400 tahun 14 kurun. Dia bila lebih 1 tahun 1401 dia dah masuk kurun ke-15. Macam tu. Bila kita sebut Baitul Maqdis ditawan kali kedua pada tahun 583 Hijriah, maksudnya ditawan Baitul Maqdis pada kurun ke-6. Itu cara kira jarak, tuan. Jadi pada kurun ke-6 sekali lagi Baitul Maqdis ditawan oleh orang Islam, diperintah oleh orang Islam. Itu ialah kali terakhir Baitul Maqdis ditawan oleh orang Islam, dan berbaki lagi sekali Baitul Maqdis akan ditawan. Bila Nabi sebut Baitul Maqdis akan berada di bawah pimpinan dan pemerintahan orang Islam, itu adalah tanda kiamat. Kata para ulama, tanda itu telah pun berlaku. Kalau kata para ulama, memang berlaku, dah 2 kali dah berlaku. Nabi kita, bila kamu lihat Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Islam, ketahuilah itu antara dekatnya tanda, dan itu antara tanda dekatnya kiamat, dan benda itu telah pun berlaku.